Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya dalam ulasan-ulasan panas berkaitan isu-isu dalam negara, luar negara dan juga sebahagian berkaitan dengan artis-artis Malaysia. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita teruskan ulasan pada kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu terkini, tekan butang subscribe itu percuma. Pagi ini kita masih bercakap tentang isu rasuah penyelewengan dalam Jana Wibawa. Ianya melibatkan beberapa pemimpin besar dalam Parti Bersatu Gabungan Perikatan Nasional. Yang terkini ramai orang menyangka bahawa apabila Wan Saiful Wanjan telah pun didakwa di Mahkamah Session kemarin berkaitan dengan meminta dan menerima rasuah, dan telah pun dikatakan oleh pemimpin-pemimpin daripada Barisan Nasional yang selama ini sakit telinga, pedih telinga kerana digelar sebagai parti kluster mahkamah, ahli politik kluster mahkamah. Hari ini mereka turut menggelar. Mereka bertanya kepada Wan Saiful, apa perasaan apabila masuk dalam kluster mahkamah yang selalu diejek, yang selalu disindir, kata mereka. Kali ini mereka menggelar bahawa Muhyiddin Yassin Perikatan Nasional Bersatu kali ini tak boleh lagi menyindir-nyindir untuk kluster mahkamah kerana dengan secara sahnya Parti Bersatu masuk dalam kluster mahkamah dan juga pemimpin Bersatu, Ketua Penerangan Bersatu kini masuk dalam kluster mahkamah juga. Jadi kalau mereka sindir bermaksud kena pada muka sendiri. Oleh sebab itu ada orang menyangka apabila Wan Saiful telah didakwa, adakah Muhyiddin akan berdiam diri ataupun adakah Muhyiddin akan terlepas sudah? Persoalan itu dijawab sendiri oleh Ketua Penerangan ataupun Ketua Pesuruhjaya SPRM iaitu Tan Sri Azam Baki. SPRM hari ini memberikan kenyataan bahawa siasatan berkaitan Jana Wibawa akan berterusan termasuk ke atas Muhyiddin. Dengan ini, makna kata Muhyiddin masih belum lagi aman, Muhyiddin belum lagi merdeka, Muhyiddin belum lagi boleh dikatakan bebas daripada apa-apa serangan berkaitan Jana Wibawa. Hal ini dinyatakan sendiri oleh SPRM. SPRM tidak menolak akan ada lagi pendakwaan berkaitan program Jana Wibawa yang setakat ini telah menyaksikan 2 individu dihadapkan ke mahkamah. Jadi saudara-saudara sekalian, menurut Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki, beliau berkata ada 3 atau 4 lagi kertas siasatan berkaitan kes itu yang sedang disiapkan untuk diserahkan kepada pejabat peguam negara. Siapakah 4 atau 3 orang lagi ini atau kertas siasatan ini yang akan didakwa? Adakah salah satunya adalah orang yang paling besar, jerung paling besar yang ada di Malaysia? Kita pun tak tahu. Yang kita pasti tak lama lagi menurut Azam Baki akan ada, mungkin akan ada, tidak akan menolak. SPRM tidak menolak. Ada kemungkinan ada lagi pendakwaan berkaitan program Jana Wibawa. Bayangkan saja program Jana Wibawa ini sebenarnya bermanfaat, sangat membantu, sangat baik untuk semua bumi putera, khususnya Melayu. Namun demikian telah pun munculnya spekulasi, munculnya dakwaan-dakwaan begini menyebabkan kita sakit hati. Ada beberapa lagi kertas siasatan sedang dijalankan pegawai penyiasat, sedang siapkan kerja siasatan berkenan, kata Azam Baki. Azam Baki tidak menolak mana-mana pihak atau pemimpin jika terlibat menerima suapan untuk sesuatu perkara, maka akan ada siasatan, katanya dalam sidang media di Putrajaya hari ini. Ditanya jika Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin jika akan didakwa, Azam Baki berkata dia tidak dapat mengulas perkara itu kerana siasatan sedang dijalankan. Siasatan terhadapnya berjalan seperti biasa. Saya serahkan kepada peguam negara apabila siasatan diselesaikan, katanya lagi. Terdahulu, Timbalan Ketua Bahagian Bersatu segambut didakwa atas 4 pertuduhan rasuah berkaitan Jana Wibawa di 2 mahkamah berbeza. Semalam, SPRM turut mendakwa pengarah syarikat perabot SSH Furniture Sdn Berhad, Datuk Teo Wee Cheng di Mahkamah Session Johor Bahru atas 9 pertuduhan meminta dan menerima rasuah berhubung program itu.
Bekas Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wanjan yang turut didakwa atas pertuduhan meminta dan menerima rasuah mendakwa partinya menjadi mangsa pendakwaan terpilih. Ditanya berkenaan perkara itu, Azam menafikan dakwaan Wan Saiful dan menegaskan SPRM bertindak secara profesional selepas menerima 7 aduan yang diterima. Kita bukan alat untuk ahli politik. Kita bukan alat untuk mana-mana ahli politik, kata beliau. Siasatan kita berdasarkan aduan dan maklumat. Tiada pendakwaan terpilih dalam isu ini, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, saya amat tertarik apabila ada orang mengatakan, Wan Saiful mengatakan, dia adalah mangsa kepada apa yang disebut sebagai pendakwaan terpilih. Namun demikian, Muhyiddin Yassin juga menyalahkan Presiden UMNO sebagai dalang kepada pendakwaan terpilih ini. Namun demikian, yang lebih menarik ialah untuk buktikan Bersatu tidak sama perangai macam UMNO, Wan Saiful mesti letak jawatan Ketua Penerangan. Yang ini telah dilakukan oleh Wan Saiful. Nampaknya Wan Saiful amat menitik beratkan apa yang dikatakan oleh pendakwaan tersebut. Saudara-saudara sekalian, pendakwaan kerana apa yang disebut oleh Wan Saiful sebagai pendakwaan terpilih dan Muhyiddin kata didalangi oleh Zahid Hamidi, sebenarnya ini jawapan kepada perkara tersebut. Hoi, hoya hoi. Atas apa alasan sekalipun, cubaan untuk membela Wan Saiful, baik ia dikatakan didalangi Zahid Hamidi, pendakwaan terpilih, dendam Anwar atau apa saja, satu hakikat yang semua orang harus sedar, ialah ada kesalahan atau pelanggaran undang-undang telah dilakukan oleh Ketua Penerangan Bersatu itu. Siapa suruh dia minta dan ambil rasuah sebanyak RM6.9 juta daripada seorang tauke Cina yang dibantunya untuk mendapatkan projek Jana Wibawa? Bukankah Jana Wibawa adalah singkatan perkataan Program Jana Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bumi Putra Berwibawa? Tapi bagaimana tauke syarikat yang berurusan dengannya dan memberi wang rasuah RM6.9 juta untuk projek Central Spine Road Sertik ke persimpangan Lebuh Raya Pantai Timur itu bernama Lian Tan Chuan? Tidakkah itu atau ini suatu pengkhianatan kepada agenda ekonomi Bumi Putra? Kemudian, kenapa wang rasuah itu dimasukkan ke dalam akaun bank milik syarikat peribadinya sendiri, yaitu milik syarikat peribadi Wan Saiful Wanjan? Perkara pokok yang perlu difahami di sini ialah jika Wan Saiful tidak meminta dan tidak menerima wang RM6.9 juta itu dan tidak pula memasukkannya ke dalam akaun syarikatnya sendiri, sudah tentu mustahil sesuatu tindakan dapat diambil terhadapnya. Bolehkah direka-reka tuduhan jika kesalahan tidak dilakukan oleh Wan Saiful sendiri? Itu persoalan yang perlu Anda jawab. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.